Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membincangkan soalan percubaan Kelantan 2019 kertas 2, soalan bahagian C, soalan nombor 12. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Rajah 12 menunjukkan proses pembelahan nukleus uranium 235. Di sini kita perlu highlightkan perkataan nukleus uranium 235. Kita teruskan kepada soalan yang pertama. Apakah maksud pembelahan nukleus? Jika kita lihat baik-baik, sebenarnya soalan ni telah memberikan kita petunjuk. Kenapa saya cakap macam tu? Di sini uranium 235 yang besar telah dipecahkan kepada beberapa nukleus yang lebih kecil. Jika mengikut logiknya, nukleus yang lebih besar mestilah mempunyai jisim yang lebih besar. Dan nukleus yang lebih kecil mestilah mempunyai jisim yang lebih kecil. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahawa maksud pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang berjisim kecil, atau kita boleh katakan ringan dan stabil. Okey, untuk soalan kedua pula, terangkan proses pembelahan nukleus uranium 235 dalam sebuah reaktor nuklear. Okey, untuk soalan kedua ni, kita boleh menggunakan rajah 12 sekali lagi sebagai pembantu kita untuk mendapatkan jawapan bagi soalan kedua ini. Okey, untuk poin yang pertama, kita boleh lihat di sini, neutron ni dia akan melanggar dengan uranium 235, ataupun kita boleh katakan ia akan membedil uranium 235, lalu akan menghasilkan satu nukleus baru yang tidak stabil yang dinamakan uranium 236. Okey, jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa poin yang pertama kita dapat tulis apabila satu nukleus uranium 235 dibedil ataupun dilanggar oleh satu neutron, maka satu nukleus baru terhasil, seperti uranium 236. Okey. Untuk poin yang kedua pula, kita boleh lihat di sini, setelah terhasilnya nukleus yang tidak stabil, lalu
nukleus tersebut akan terus melakukan pembelahan nukleus supaya ianya akan menghasilkan nukleus yang stabil seperti krypton dan barium. Jadi, kita boleh simpulkan di sini bahawa poin yang kedua kita boleh tulis pembelahan nukleus terus berlaku supaya dapat menghasilkan nukleus yang stabil. Okey. Oleh itu, terhasillah nukleus-nukleus yang stabil, iaitu nukleus krypton dan nukleus barium, serta 3 lagi neutron yang baru. Jadi, kita boleh tulis nukleus krypton dan barium yang stabil serta tiga neutron baru terhasil. Apabila satu nukleus menjalani pembelahan nukleus, maka akan terhasilnya cacat jisim. Cacat jisim ni kita sebut sebagai jisim yang hilang. Jadi untuk poin keempat, jisim yang hilang ini akan berubah kepada tenaga haba mengikut persamaan E sama dengan mc kuasa 2. Jadi kita akan tulis jisim yang hilang akan berubah kepada tenaga haba mengikut persamaan E sama dengan mc kuasa 2, di mana E merupakan tenaga, M ialah cacat jisim iaitu jisim yang hilang dalam unit kg, dan C halaju cahaya. Okey, kita sambung kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Okey. Jadual 12 menunjukkan ciri-ciri bagi 5 jenis radioisotop J, K, L, M dan N. Okey. Soalannya. Kaji spesifikasi kelima-lima radioisotop tersebut. Terangkan kesesuaian bagi setiap radioisotop dan ciri-cirinya. Tentukan radioisotop yang paling sesuai digunakan sebagai bahan pengesan ketebalan kertas di sebuah kilang kertas. Justifikasikan jawapan anda. Okey, kita tengok jadual. Okey, di sini terdapat ciri-ciri radioisotop. Ciri-ciri yang pertama adalah keadaan jirim. Untuk keadaan jirim bagi radioisotop yang diperlukan, kita perlulah menggunakan keadaan jirim pepejal.
Sebab apa pepejal? Sebab pepejal ni mudah dikendalikan. Jadi tulis supaya mudah dikendalikan. Okey. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri-ciri radiasi pancaran. Ciri-ciri radiasi pancaran ni kita telah menggunakan radiasi pancaran beta. Sebab apa beta? Sebab beta ni ia mampu menembusi kertas dan boleh dihalang oleh plumbum. Supaya dapat menembusi kertas dan boleh dihalang oleh plumbum. Okey. Okey, untuk ciri-ciri yang ketiga itu ciri-ciri separuh hayat. Separuh hayat radioisotop yang diperlukan adalah panjang. Kita ni perlu gunakan separuh hayat radioisotop yang panjang sebab apabila ini panjang, kita dapat menjimatkan kos. Sebab apa? Sebab ianya tahan lama. Jadi kita tidak perlu membeli pada setiap masa, pada waktu-waktu yang singkat. Kita akan belinya apabila setelah lama digunakan. Sebab apabila dah lama barulah dia akan mereput sehingga mencapai kestabilannya. Okey. Supaya tahan lama dan menjimatkan kos. Okey. Sebabkan soalan ni untuk industri, maka kita perlulah menggunakan jangka separuh hayat yang panjang. Tapi jika soalan seperti menanyakan separuh hayat radioisotop yang digunakan untuk mengesan kebocoran di paip bawah tanah, yang tu kita perlukan radioisotop yang separuh hayatnya rendah supaya ianya tidak tinggal lama. Maknanya cepat mereput lah. Kalau ianya tinggal lama situ, mungkin ada orang yang akan terkena radiasi tu. Okey. Kuasa penembusan. Untuk ciri-ciri kuasa penembusan, kita hanya perlukan kuasa penembusan sederhana sahaja. Sebab apa? Sebab kuasa penembusan sederhana ni sudah cukup untuk menembusi kertas. Kita hanya hendak mengukur, membaca ketebalan kertas. Jadi kalau kita gunakan kuasa penembusan yang tinggi, itunya tidak sesuai, kerana tinggi tu lebih sesuai digunakan jika kita hendak mengukur ketebalan plumbum ataupun konkrit. Untuk kuasa penembusan rendah pula bukan setakat kertas, malah tangan pun tak boleh nak tembus. Okey. Supaya kerana sudah
cukup untuk menembusi kertas. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak dah radius asytat yang manakah yang paling sesuai. Okey, kita tengok ya. Keadaan jirim pepejal. Jadi kita bulat di sini, sini dan sini. Okey. Bagi radiasi pancaran beta. Untuk separuh hayat pula, kita perlukan yang jangka hayat yang separuh hayat yang panjang. Jadi kita boleh tengok sini banyak pilihan dalam 28 tahun. Nombor 1 kita boleh letak nombor 1. 12 tahun kita boleh letak nombor 2. 5 tahun kita boleh letak nombor 3. 140 hari nombor 4. 5 hari nombor 5. Okey, dan kuasa penembusan adalah sederhana. Okey, jadi sini kita boleh nampak dah jawapannya adalah J. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan C. Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut. Okey, seperti kita lihat persamaannya telah diberikan. Cacat jisim yang dihasilkan dalam tindak balas adalah 0.19585 UJA dan 1 UJA bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Hitungkan tenaga yang dibebaskan. Okey, untuk mencari tenaga yang dibebaskan, seperti kita telah bincang sebentar tadi, untuk mencari tenaga yang dibebaskan, kita perlu menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. Ya, jadi untuk menggunakan persamaan ini, kita perlu mencari M terlebih dahulu. Untuk mencari M, kita perlulah darabkan cacat jisim yang telah diberi tadi dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi 0.19585 UJ darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi akan dapat 3 point 25 111 darab 10 kuasa negatif 28.
Okey. Okey, kita dah dapat ni dalam unit kg. Okey. Jadi kita hanya perlu masukkan dalam formula E sama dengan MC kuasa 2. Tiga. 25. Dan hasilnya kita akan dapat dua 2.92599. Darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okey, soalan yang terakhir. Hitung kuasa yang dijanakan dalam 5 mikrosaat. Okey, untuk mencari kuasa, kita telah menggunakan formula P sama dengan E per T, di mana P merupakan simbol bagi kuasa, E adalah tenaga dan T adalah masa. Okey. Jadi 5 mikrosaat sama dengan 5 darab 10 kuasa negatif 6. Okey. Jadi kita masukkan ke dalam formula P sama dengan E per T.
kita tahu tadi E adalah 2.925 darab 10 kuasa negatif 11 Joule per dengan 5 darab 10 kuasa negatif 6. Okey. Dan jawapannya akan dapat 5.851.998 darab 10 kuasa negatif 6 watt. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Harap anda semua faham. Sekian, terima kasih.